Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopot Channel. Selepas minggu lalu Abakau dipanggil oleh polis untuk diambil keterangan dan juga disiasat, ya, ke dalam kenyataannya mengeluarkan fatwa, ya, kononnya kalau undi calon Pakatan Harapan, ya, undi itu haram. Sekali lagi hari ini terkini berita yang baru saja kita terima sahabat semua. Sekali lagi Abakau yang dikatakan menghasut ini disiasat oleh polis di Raja Malaysia. Sekali lagi, inilah kerja-kerja menghasut, kerja-kerja menyemai kebencian daripada geng-geng kerangga, geng-geng sapu bersih. Ya, tapi berlainan pula dengan Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Walau diserang bertali arus, difitnah, dituduh, ya, beliau tetap melakukan tanggungjawab beliau untuk mencari dan meyakinkan pelabur masuk di dalam negara kita. Jadi betapa besar bezanya antara kedua-dua pemimpin ini sahabat semua. Satu menghasut, satu lagi yakinkan pelabur untuk masuk dalam negara kita. Jadi saya mau memberikan kita sedikit update ya berkaitan dengan Muhyiddin yang dikatakan ya dipanggil oleh polis sekali lagi untuk diambil keterangan. Jadi apakah sekali lagi kalau sebelum ini dengan fatwa haramnya, sekarang ini apakah lagi kisah Muhyiddin dipanggil oleh polis di Raja Malaysia, yang mana dikatakan ya polis telah merakamkan kenyataan pengurusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin sekali lagi. Kali ini ia berkaitan dengan dakwaan bahawa Melayu hilang kuasa. Melayu akan hilang kuasa, itu antara hasutan, itu antara kenyataan yang dibuat beliau ketika kempen pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Simpang Jeram pada beberapa minggu yang lalu. Perkara ini telah disahkan oleh Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Suhaili Muhammad Zain. Rekaman kenyataan tersebut dilakukan di Pejabat Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia pagi tadi. Ya, pada 12 September, kenyataan Muhyiddin turut dirakam berhubung dakwaan kenyataannya semasa PRK Pulai, yang mana Muhyiddin berkata adalah haram untuk mengundi calon Pakatan Harapan, yaitu Suhaizan Kayan. Itu dia sahabat-sahabat semua. Seperti yang saya katakan, ya, mereka tidak habis-habis ya dengan menjajah fitnah, menyemai kebencian, dan mungkin mereka akan ulangi perkara ini kerana dalam masa terdekat ini kita akan ada satu lagi PRK di negeri Pahang ini. Jadi sahabat semua, satu lagi yang membezakan antara kaki penghasut geng-geng kerangga ini adalah kenyataan yang saya ingin sampaikan ini adalah Datuk Seri Anwar, Perdana Menteri kita sekarang ini berada di Amerika Serikat, di New York sahabat-sahabat semua. Dalam masa yang sama menghadiri untuk perjumpaan pemimpin-pemimpin negara ini, ya, dalam pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Datuk Seri Anwar juga sempat ya bertemu dengan presiden dan juga pemimpin daripada beberapa buah negara, ya, antaranya juga daripada Turki, dan yang terkini adalah antara Malaysia dan juga Iran. Apakah yang dilakukan ini adalah hubungan dua halam Malaysia-Iran untuk terus diperkukuhkan. Ini antara kenyataan media dan juga apa yang dilakukan oleh Perdana Menteri kita. Jadi saya ingin memberikan detail saya apakah sebenar yang berlaku. Selepas bertemu dengan Presiden Turki, Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim seterusnya mengadakan pertemuan dengan Presiden Iran Syed Ibrahim Raisi di New York hari ini. Menerusi pertemuan itu, Anwar menyatakan hasrat kepada Syed Ibrahim bahawa Malaysia akan terus memperkukuh hubungan dua hala dengan Iran dalam pelbagai bidang demi manfaat kedua-dua negara. Katanya lagi, dalam pertemuan ini saya nyatakan hasrat Malaysia untuk memperkukuhkan hubungan dua hala dengan Iran melalui kerjasama dalam bidang ekonomi, pendidikan, keterjaminan makanan, sains dan teknologi, serta menerokai potensi kerjasama baharu, katanya menerusi catatan di Facebook Datuk Seri Anwar hari ini. Menurut Datuk Seri Anwar juga dalam pertemuan itu, Malaysia turut mengulangi komitmen untuk mengadakan mesyuarat Suruhanjaya bersama dan mesyuarat Suruhanjaya bersama ekonomi antara kedua-dua negara bagi menghalusi semua potensi skop kerjasama.
Ya, semoga hubungan Malaysia dan Iran akan terus diperkukuh demi manfaat bersama. InsyaAllah, kata Perdana Menteri. Jadi Datuk Seri Anwar kini berada di New York untuk menghadiri Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang ke-78. Jadi Presiden Raisi merupakan pemimpin asing kedua yang mengadakan pertemuan dengan Datuk Seri Anwar di New York, ya, selepas Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Itu dia sahabat-sahabat semua. Jadi kita boleh nampak sahabat usaha yang sedang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah satu usaha, ya, yang untuk mengeratkan kerjasama di antara kedua belah negara ini. Dan seperti yang saya katakan awal tadi, Datuk Seri sebelum bertemu dengan pemimpin Iran ini, ya, Datuk Seri juga sempat bertemu dengan kawan baiknya juga Presiden Turki. Ini dia. Mereka bersalaman mengatakan juga dalam kenyataan ini, Malaysia sedia beli peralatan ketenteraan daripada Turki. Itu antara kenyataan. Dan selain itu ada beberapa perkara juga isu yang dibincangkan. Jadi Malaysia telah menyatakan kesediaan untuk membeli peralatan ketenteraan dari Turki, kata Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Anwar berkata sebelum ini ada peralatan ketenteraan yang telah dibeli daripada Korea Selatan dan menurutnya peralatan sesuai yang hendak dibeli dari Turki ini akan diputuskan oleh Majlis Angkatan Tentera Malaysia. Kita mungkin lihat drone dan helikopter, lihat pengkukusan dan kepakaran Turki, namun saya serahkan pada pihak tentera mana yang terbaik, kata Perdana Menteri selepas pertemuan dua hala dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Turkish House di New York hari ini. Katanya terserah kepada Kementerian Pertahanan untuk berunding dengan Kementerian Kewangan dan Kerajaan terbabit dalam pembelian peralatan ketenteraan itu. Dasar saya adalah seperti yang dikatakan kepada Ketua Turus Bersama, yaitu Joint Chief of Staff, kita tidak mahu sebarang campur tangan mengenai apa yang diperoleh, apa yang perlu dibeli, katanya. Pada masa yang sama, Anwar berkata Erdogan juga telah menyatakan persetujuan beliau untuk melawat Malaysia pada bulan Disember ini. Akhirnya, ya, selepas Datuk Seri Anwar Ibrahim, ya, akan menerima kunjung tiba Presiden Erdogan ini, Presiden Turki ini, untuk datang ke Malaysia pada bulan Disember ini. Terbaik. Jadi apa yang kita tahu, ya, Datuk Seri Anwar sekarang ini berada di New York, Amerika Serikat untuk perjumpaan pemimpin tertinggi dunia untuk pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Kita mengharapkan segala, ya, ucapan maupun perancangan maupun pertemuan-pertemuan, ya, daripada pemimpin-pemimpin dunia ini, khususnya untuk negara kita dan Datuk Seri dan juga rombongan daripada Malaysia boleh menghasilkan penghasilan, ya, yang untuk meyakinkan khususnya, ya, pelabur-pelabur yang mahu dan datang ke negara kita. Itu dia. Jadi terima kasih sahabat-sahabat semua kerana bersama dan juga mendengar, ya, pencerahan kita hari ini yang terkini. Pertama tadi Abakau sekali lagi telah dipanggil oleh polis di Raja Malaysia untuk disiasat, kerana dakwaan beliau. Yang pertama, ya, pada 12 September kerana fatwa haram yang dikatakan. Kononnya kalau undi calon PH haram. Dan yang kedua, hari ini, ya, pagi tadi disiasat kerana dakwaan kononnya Melayu akan hilang kuasa. Itu dia. Walaupun kita ucapkan tahniah kepada pemimpin kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang sedang bekerja keras untuk meyakinkan, untuk memperlihatkan bahawa negara kita hari ini, Kerajaan Perpaduan Malaysia Madani, mempunyai kestabilan politik, kekuatan di dalam majoriti. Terbaik. Sekiranya Anda mau berikan sebarang komen, Anda boleh berikan dalam ruangan komen, tapi ingat komen dengan cara berhema. Jangan seperti geng-geng sapu bersih, walaun-walaun lebay-lebay, geng-geng kerangga yang terkini, geng-geng pengkhianat muda, apabila mengeluarkan kenyataan, ya, mereka terlalu percaya dengan berita palsu, kabar angin, sehingga membuat fitnah dan sebagainya, menyemai kebencian, membuat hasutan, membuat fitnah dan banyak lagi sahabat-sahabat. Jadi terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tak apapun kangkap 2 tahun koinan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian cerita pada Alright Dapat Channel, saya kita berjumpa lagi. Bye bye.